Halo guys, selamat pagi bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini sahabat semua, seperti mana yang kita tahu, di dalam kesibukan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mencari dan meyakinkan negara-negara luar sana untuk datang ke Malaysia untuk melabur. Ya, tidak kurang juga sibuknya pihak pembangkang yang begitu sibuk di dalam membuat fitnah, di dalam membuat tuduhan, dan juga ya untuk kononnya mewujudkan kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam setiap lawatannya ke luar negara. Jadi sahabat semua, ini menunjukkan sebenarnya pembangkang hari ini begitu terdesak ya, sehingga mereka sanggup melakukan apa saja untuk ya membuat persepsi kegagalan kononnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap lawatan yang dilakukannya, khususnya lawatan yang beliau lakukan di Kamboja di Arab Saudi baru-baru ini. Jadi saya ingin memberikan update terkini di manakah keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekembalinya beliau daripada lawatan ke Arab Saudi dan bersama dengan yang dipertanagung di istana. Hari ini beliau sudah pun melakukan lagi keluar negara untuk melakukan lawatan kerja beliau ke Kamboja. Betapa sibuknya Perdana Menteri kita hari ini untuk meyakinkan dan mencari pelabur-pelabur untuk masuk ke dalam negara kita. Untuk rakyat, untuk negara, dan juga rakyat marhain. Jadi sahabat semua, hari ini mari kita beri sedikit update tentang keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan usaha kerja keras beliau dalam meyakinkan pelabur-pelabur ini datang ke Malaysia. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ini adalah terkini ya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Phnom Penh di Kamboja untuk lawatan rasmi beliau. Terbaik bagi Perdana Menteri kita yang bekerja tanpa henti. Bukan itu saja, bekerja tanpa gaji, allowance sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Menteri Kewangan. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa lagi ya, mari kita lihat ya bersama ya kenyataan ataupun keberadaan Datuk Seri Anwar ketika ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat Datuk Seri hari ini sebenarnya telah pun tiba di Kamboja ya. Untuk lawatan kerja rasmi sehari bagi memperkukuhkan hubungan dan kerjasama dua hala yang terjalin antara Malaysia dan juga negara itu sejak 1957. Wow, terbaik ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ya, jadi kita mengharapkan semoga apa yang beliau lakukan dalam lawatan ini ya menghasilkan hasil yang terbaik ya, untuk negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya juga ingin terus memberikan update ya berkaitan dengan perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kamboja ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tunggu dulu, kenapa video tidak bergerak? Alright, so ini dia perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat betapa sibuknya beliau. Jadi ini adalah lawatan rasmi dan sulung Anwar ke negara itu adalah atas undangan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ya, ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di lapangan terbang antarabangsa ya, antarabangsa itu yang tiba ya sekitar jam berapa? Jam 9 pagi tadi waktu tempatan, disambut oleh Menteri Sumber Malaysia ya V.S. Sivakumar dan juga Menteri Kanan Tugas Khas Kamboja bagi hal ehwal Islam Datuk Dr. Othman Hassan selaku Menteri Pengiring mewakili Kerajaan Kamboja. Selain Sivakumar, lawatan Anwar itu juga turut diiringi Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan juga Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Selepas tiba, Perdana Menteri dibawa ke Peace Palace di Phnom Penh yang merupakan pejabat rasmi Perdana Menteri Kamboja untuk diberikan sambutan rasmi dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan, diikuti secara acara lintas hormat diiringi Perdana Menteri Kamboja. Anwar dan Hun Sen kemudian akan mengadakan pertemuan dua hala bagi membincangkan pelbagai isu serantau dan antarabangsa disisuli sidang media bersama dengan untuk memaklumkan hasil perbincangan sebelum
menyaksikan pemeteraian dua memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan juga Kemboja. MOU itu adalah mengenai pengambilan, pengajian dan penghantaran pulang pekerja Kemboja bagi sektor domestik serta pengambilan, pengajian dan penghantaran pulang pekerja Kemboja bagi sektor formal yang akan memperkasakan lagi kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pemburuan. Selepas itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar juga akan menghadap Raja Kemboja, Raja Norodom Sihamoni di Istana Diraja Kemboja. Perdana Menteri kemudian dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Senat Kemboja, Se Chum, dan Presiden Dewan Rakyat Kemboja, Heng Samrin, sebelum bertemu kira-kira 300 rakyat Malaysia di negara itu di Kedutaan Malaysia. Dalam jadual yang padat itu, Perdana Menteri juga akan menghadiri iftar khas yang dihostkan oleh Hun Sen bersama golongan ilmuwan dan masyarakat Islam di Kemboja dengan kehadiran kira-kira 6,000 orang di pusat konvensyen dan juga pameran antarabangsa. Jadi pada majlis itu Anwar akan menyaksikan simbolik penyerahan 1,500 naskah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Khmer dan juga bahasa Inggeris dari Malaysia kepada masyarakat Islam di Kemboja dan mengerjakan solat di Tarawih Masjid Al-Sekal di Phnom Penh sebelum pulang ke tanah air. Pada 2022, Kemboja merupakan rakan dagangan ke-59 terbesar Malaysia dan ke-8 terbesar dalam ASEAN dengan nilai dagangan sebanyak 683.6 juta USD, peningkatan sebanyak 20.8% berbanding yang dicatat pada tahun sebelumnya. Nilai ekspor Kemboja pula meningkat sebanyak 15% kepada 526.5 juta USD, manakala impor dari Kemboja merekodkan peningkatan 43% kepada 157.1 juta USD berbanding tahun sebelumnya. Wow, memang terbaik apa yang dilakukan, diusahakan oleh Perdana Menteri kita ini, sahabat semua, yang bekerja tanpa henti. Inilah yang kita lihat bagaimana Perdana Menteri turut bersama turun padang untuk apa? Demi untuk rakyat Malaysia, untuk mengeratkan lagi hubungan dagangan di antara negara Kemboja dan juga Malaysia ini. Jadi jelas hari ini sahabat semua, usaha keras yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu usaha yang besar. Namun seperti mana yang kita lihat, sebagaimana sekembalinya beliau di Arab Saudi, pihak pembangkang terus membangang, terus meroyan, terus menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim karena katanya mereka lawatan beliau itu gagal dan sebagainya. Sedangkan intipati yang sebenarnya adalah dari segi perhubungan itu sahabat semua, dan juga untuk mencari pelabur-pelabur, meyakinkan mereka untuk datang ke Malaysia. Betapa ceteknya pemikiran mereka sehingga sanggup membuat tuduhan-tuduhan seperti itu, dan juga untuk mencoba untuk memburukkan Perdana Menteri kita dan juga kerajaan kita Malaysia pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat video ini adalah video di mana ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di lapangan terbang di Kemboja dengan sambutan yang begitu meriah sekali yang dilakukan oleh kerajaan ini, kerana mereka begitu yakin bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang sesuai, yang dapat membawa atau membentuk satu hubungan yang erat di antara kedua buah negara ini. Itu antara ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja kita lihat, ada bersama-sama dengan lengkap dengan kawalan rapi. Ini adalah satu kebanggaan kita sahabat-sahabat semua apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh dan juga digeruni oleh pemimpin-pemimpin daripada luar negara. Tetapi negara kita sendiri, pihak pembangkang menyerang beliau setiap hari dengan fitnah, dengan tuduhan dan berbagai lagi yang mereka lakukan. Kerana apa? Mereka mungkin takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu kompeten dalam tugasnya untuk mengeplai dan menerajui negara kita Malaysia. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana bersama-sama dengan Alright Nopal Channel. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan Alright Nopal Channel, dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.